Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke program pembelajaran Ikhlas Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Apa khabar para pelajar sekalian? Saya harap anda sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera serta sentiasa menggunakan masa dengan berkualiti untuk terus mempelajari dan mengulang kaji subjek bahasa Arab. Saya Ustaz Wan Mazri Wan Mamat, Guru Bahasa Arab STPM, akan memberi panduan kepada anda tentang kaedah menjawab soalan kefahaman petikan Bahasa Arab STPM Semester 1. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum saya meneruskan penerangan, seterusnya para pelajar memahami objektif pengajian bahagian pemahaman pada kertas 1 ini. Berdasarkan teks yang diuji, pelajar diharap dapat yang pertama, memahami teks secara keseluruhan serta dapat mengenal pasti isi-isi utama dan isi-isi sampingan. Yang kedua, mengemukakan jawapan terhadap soalan kemahiran bahasa pada aspek pembendaharaan kata dan tata bahasa. Para pelajar yang dikasihi sekalian, berikut adalah tema-tema yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan berdasarkan sukatan mata pelajaran semester 1. Saya mencadangkan agar para pelajar sekalian dapat berbincang bersama dengan guru mata pelajaran masing-masing untuk memperolehi teks-teks berdasarkan tema-tema di bawah. Perlu diingat, laras bahasa yang digunakan di setiap teks bolehlah dikatakan berlaras tinggi atau sederhana tinggi dari segi penggunaan perkataan, istilah serta gaya bahasa. Tema-tema tersebut adalah seperti berikut. Al-bi'ah, alam sekitar. Contohnya, bencana alam. Yang kedua, al-watan, kenegaraan. Contohnya, sambutan kemerdekaan. Al-ijtima', kemasyarakatan. Contohnya, semangat tolong-menolong. Al-adat wa taqalid, adat tradisi. Contohnya, sukan tradisional. Ad-din, agama. Contohnya, bahaya amalan rasuah kepada keselamatan negara. At-tawasul, komunikasi. Contoh, peranan internet dalam pembelajaran. Al-lughatu was-saqafah, bahasa dan budaya. Contohnya, kepentingan mempelajari bahasa asing. Asy-syabab wal murahaqah, iaitu remaja ataupun muda-mudi. Contoh isunya ialah budaya hedonisme di kalangan muda-mudi. Al-mas'uliyah, tanggungjawab. Contohnya, tanggungjawab seorang pelajar. Yang terakhir, al-alam al-islami, iaitu dunia Islam. Contohnya, peranan OIC dalam menangani isu kemiskinan. Para pelajar yang dikasihi sekalian, terdapat dua bahagian pengujian pada teks kefahaman, iaitu bahagian A, kefahaman, bahagian B, bahasa. Apakah yang dimaksudkan dengan bahagian A, iaitu kefahaman? Bahagian ini memerlukan para pelajar menganalisis isi-isi utama dan isi-isi sampingan pada keseluruhan perenggan. Soalan pada bahagian ini biasanya menggunakan kata kunci soalan. Contohnya seperti berikut. Maza, apakah? Limaza, kenapa? Kaifa, bagaimana?
mata, bila dan lain-lain kata kunci soalan. Manakala bahagian B iaitu bahasa, bahagian ini memerlukan para pelajar menjawab soalan yang berkaitan dengan kemahiran bahasa bersumberkan teks yang disediakan. Contoh bentuk soalan bahagian ini akan dinyatakan pada penerangan seterusnya. Para pelajar sekalian, berikut adalah kaedah menjawab bahagian soalan kefahaman bahagian A. Cadangan untuk menjawab bahagian ini sekurang-kurangnya ialah 20 minit. Langkah 1. Anda disarankan mengikuti beberapa langkah yang dicadangkan di sini. Yang pertama, baca keseluruhan teks secara perlahan dan catatkan isi-isi utama pada bahagian tepi kanan ataupun kiri kertas soalan. Tandakan perkataan yang tidak difahami serta buatlah agakkan makna. Tidak semestinya perkataan yang anda tidak fahami pada teks akan menjejaskan keseluruhan fahaman anda terhadap ayat ataupun teks. Anda dinasihatkan membuat agakkan tekaan terhadap maksud perkataan yang anda tidak fahami tersebut. Langkah 2, baca dan fahamkan sebaik mungkin kehendak soalan pada bahagian ini. Kemudian gariskan ataupun tentukan frasa yang diyakini sebagai jawapan daripada petikan. Perkataan yang digunakan pada teks soalan mungkin tidak sama seperti yang terdapat di dalam teks pemahaman. Kemungkinan ianya didatangkan dengan perkataan yang berlainan pada maksud yang sama. Langkah 3. Mulakan jawapan dengan pendahuluan ataupun mukaddimah soalan, diikuti dengan pengubahsuaian kepada frasa jawapan tanpa menyalin frasa jawapan yang telah digariskan daripada petikan secara langsung. Para pelajar yang dikasihi sekalian, berikut adalah teks contoh soalan STPM tahun 2019. Anda disarankan mencatat isi utama dalam bahasa Melayu mudah pada ruangan tepi setiap perenggan. Isi-isu utama ini mungkin merupakan pengertian terhadap isu, faktor kejadian sesuatu isu, permasalahan dan lain-lain pernyataan. Tindakan membuat catatan ini nanti akan membantu anda mengenal pasti frasa jawapan berdasarkan soalan kefahaman yang dikemukakan nanti. Para pelajar sekalian, latihan yang kerap sudah tentulah akan membantu anda menjawab dan memahami teks bahasa Arab. Latihan yang kerap membaca teks pada pelbagai tema yang ditetapkan akan membantu anda menguasai kefahaman pada bahagian ini. Seperti yang saya terangkan sebelum ini, soalan kefahaman akan menggunakan kata kunci soalan merujuk kepada pernyataan isi utama yang terdapat pada teks. Kata kunci soalan yang terdapat pada soalan ini ialah limaza dan kaifa. Pada sesetengah soalan yang lepas, terdapat lebih daripada kata kunci yang terdapat pada soalan kali ini. Sebagai contoh, soalan alif menggunakan limadha yu'iddul watan al-baitul kabir li abnaihi. Kaifa yaqumul fardu biwajib ad-difa'i 'anil watan? Limadha yajibu 'ala abna'il watan al-huffadhu 'ala al-qawanin? Kaifa yashamul fardu fi tanmiyatil watan? Di sini sekiranya kita perhatikan, ianya merupakan persoalan kepada pernyataan-pernyataan yang melibatkan isu-isu yang terdapat di dalam petikan. Baik, para pelajar yang dikasihi sekalian, setelah membaca
dan memahami setiap soalan, anda bolehlah merujuk semula kepada catatan yang telah anda tulis pada ruangan setiap perenggan semasa membuat bacaan pemahaman bagi membantu anda kepada frasa jawapan di dalam teks. Ianya akan memandu anda di manakah jawapan yang berkaitan pada setiap soalan. Pada bahagian ini, anda mula menentukan frasa jawapan pada teks pemahaman dengan membuat garisan pada frasa jawapan mengikut nombor soalan. Jawapan yang telah digariskan perlulah dinilai kembali untuk mengelakkan daripada mengemukakan jawapan yang berlebihan ataupun frasa yang tidak berkaitan. Contohnya, frasa yang digariskan pada jawapan nombor 1 perlu dinilai dan diubah suai semula. Keterangan ini akan dinyatakan pada jawapan selepas ini. Baik, para pelajar yang dikasihi sekalian, anda mestilah memulakan jawapan dengan mukaddimah soalan kerana ianya dianggap sebagai subjek dan jawapan adalah sebagai predikat. Sekiranya soalan mengandungi dua soalan serentak, anda hendaklah memulakan setiap soalan dengan mukaddimah perasingan berdasarkan soalan. Tip daripada saya, sekiranya terdapat soalan yang menggunakan kata kunci berikut, maka jawapan anda hendaklah dimulakan dengan kata berikut. Sebagai contoh, sekiranya soalan menggunakan kata kunci kaifa, maka subjek jawapan hendaklah dimulakan dengan huruf jar ba. Dan sekiranya kata kunci dimulakan dengan huruf hal, maka anda disarankan menggunakan kata kunci jawapan na'am ataupun la. Sekiranya dimulakan dengan kata kunci mata, maka jawapan hendaklah dimulakan dengan huruf jar fi. Dan sekiranya kata kunci soalan dimulakan dengan limaza, subjek jawapan anda hendaklah dimulakan dengan kata nama li'anna. Yang ketiga, pada soalan alif, anda lihat contoh jawapan yang dikemukakan. Pada soalan alif, ubah suai yang dimaksudkan ialah anda perlu mengubah kata ganti nama na'ish kepada ya'ishun sesuai dengan kehendak soalan. Ini juga adalah perlu bagi mengelakkan daripada tindakan menyalin frasa daripada teks secara langsung. Pada soalan ba, setelah menyatakan mukaddimah soalan, anda tidak perlu menyalin semula frasa wa yatimmu dzalik secara langsung kerana anda dianggap tidak membuat pengubah suaian kepada frasa asal daripada petikan. Pada soalan jim, subjek jawapan pada soalan ini hendaklah dimulakan dengan kata li'anna kerana kata kunci soalan menggunakan kata limaza. Pada soalan dal, subjek jawapan hendaklah dimulakan dengan huruf jar ba kerana kata kunci boleh menggunakan kata kaifa. Kerana kata kunci soalan telah menggunakan kata kaifa, anda tidak perlu menyalin frasa wa idafatu ila dhalika sehingga seterusnya kerana ianya adalah huraian yang tidak diperlukan di dalam soalan ini. Baiklah, para pelajar sekalian, perlu diingatkan juga, para pelajar juga mestilah peka ketika menulis jawapan dengan memastikan struktur ayat yang betul dari segi tata bahasa. Jawapan yang mengandungi kesilapan tata bahasa akan melibatkan pemotongan markah. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang kita lihat kepada kaedah menjawab soalan bahagian B, iaitu bahagian bahasa. Cadangan masa menjawab pada bahagian ini ialah 10 minit. Soalan memberikan baris.
Perkataan perlu dibariskan dengan sempurna sekiranya soalan meminta berbuat demikian, dan bariskan huruf akhir sahaja bagi perkataan yang diberikan sekiranya soalan meminta sedemikian. Jangan membuat kesilapan pada bahagian ini tanpa mematuhi arahan yang tepat, sama ada membariskan keseluruhan perkataan ataupun membariskan huruf akhir pada perkataan. Sebarang kesilapan memungkinkan markah akan dipotong. Yang kedua, soalan akronim ataupun sinonim. Anda disarankan mendatangkan perkataan yang sama dengan sirah yang terdapat pada soalan. Yang ketiga, soalan pembinaan ayat. Anda perlu membina ayat berasingan dan anda tidak boleh menyalin frasa asal di dalam petikan. Peringatan, perlu diingatkan, anda hanya dibenarkan mengemukakan hanya satu jawapan sahaja pada setiap soalan. Jika dilihat kepada soalan H, jawapan perlu dibariskan sempurna kerana soalan mengarahkan sedemikian. Sekiranya baris tidak lengkap, kemungkinan markah akan dikurangkan ataupun tiada markah pada bahagian ini. Soalan waw pula, jawapan perkataan seperti didatangkan dalam bentuk yang sama pada sirah soalan. Sekiranya ianya didatangkan dalam bentuk kata nama ataupun fi'il ataupun isim, tafdil dan sebagainya, maka jawapan anda sepatutnya atau sebaiknya didatangkan mengikut sirah yang dikemukakan di dalam soalan. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, latihan yang berterusan terhadap pembacaan teks berlaras tinggi akan membantu anda membiasakan dengan penggunaan perkataan ataupun istilah pada tema-tema yang ditetapkan serta dapat membiasakan diri dengan kepelbagaian gaya bahasa dalam bahasa Arab. Semoga kaedah-kaedah yang disarankan sebentar tadi dapat membantu anda menjawab soalan pada bahagian ini dengan lebih baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.